Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Apa khabar Umi? Apa khabar anak-anak? Sihat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup sehari lagi, insya-Allah. Kenapa sehari lagi? Sebab besok kita tak pasti sama ada kita masih hidup ataupun sudah pun mati. Hari ni pun tak pasti. Hari ni pun tak pasti. Bukan besok. Hari ni pun tak pasti lagi sampai ke kita ke petang. Manalah tahu tengah-tengah ceramah Habis meninggal dunia. Ada orang ceramah tengah-tengah ceramah meninggal dunia. Ada? Syahid. Nak syahid belaka, syahid pergi perang lah. Tapi mati dalam keadaan yang baik lah. Husnul khatimah. Itu tengah-tengah ceramah, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum, bye bye. Okay, jadi kita tak tahu. Jadi syukur pada Allah SWT di atas segala kurniaan Allah, yang umurnya, dan yang lebih penting lepas umur, iman kita. Iman kita. Allah Ta'ala bagi kita dalam keadaan beriman. Allah Ta'ala bagi kita orang yang beramal, alhamdulillah. Walaupun ada banyak kekurangan-kekurangan, tapi alhamdulillah secara umumnya kita buat apa yang terbaik, insya-Allah. Solat kita jaga, alhamdulillah, solat berjemaah, insya-Allah, kan. Baik, hari ini Abi akan kongsi bincang-bincang daripada pagi hari ini dalam program Sembang-Sembang Pagi ni. Sembang-Sembang Pagi ni ada banyak video dekat YouTube. Nanti ada masa boleh tengok dekat channel Abi, channel Dr. Nik Rahim. Okey, nanti tengok dekat channel Dr. Nik Rahim YouTube, insya-Allah ada channelnya. Abi dah uploadkan banyak video-video ceramah pagi, Sembang-Sembang Pagi bersama Dr. Nik Rahim. Okey, hari ni Sembang-Sembang Pagi kita nak cerita pasal apa, Teka? Puasa. Pasal Ramadan, pasal puasa. Okey, sebab kita pun dah dekat sangat nak puasa. Kita hari ni hari Rabu, besok Khamis malam dah mula bertarawih. Besok dah mula kita solat tarawih, insya-Allah. Dan lusa tu hari Jumaat kita sama-sama mulakan berpuasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, baik. Jadi sebelum kita puasa, sebelum kita menyambut Ramadan Al-Mubarak ini, dia kena ada sedikit persediaan. Kenapa perlu bersedia? Sebab dalam apa pun kita nak buat dalam hidup kita ni, kita nak ada persediaan, kena ada planning, perancangan dia. Nak senam apa kena warm up dulu. Betul. Kalau kita nak bersenam, terus bersenam, contoh tak pernah jogging, pergi terus 10 km jogging, balik memang pensan. Lepas tu seminggu tak boleh buat kerja apa-apa sebab sakit otot. Sakit tubuh badan ni, tak boleh nak angkat tangan pun tak larat, nak angkat kaki pun tak larat. Contoh tak boleh buat apa-apa benda pun, kita kena ada perancangan, kena buat secara perlahan-lahan supaya dia tidak terkejut. Baik. Perkara pertama yang perlu kita bersedia ialah kita kena daripada sekarang, sebelum sampai Ramadan, supaya apa? Supaya dia terus berjalan sampai Ramadan. Pertamanya yang kita nak buat ialah kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai sekarang banyak doa. Dalam apa saja kita nak buat, banyak doa. Sebab apa doa? Sebab doa lah yang menentukan sama ada kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita berdoa kepada Allah, bila Allah Taala terima doa kita, maka segalanya jadi mudah dan senang. Kita minta apa? Kita minta, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, itu doa yang selalu kita baca, kan? Kita dengar. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami di dalam bulan Sya'ban ini, dan waballaghna Ramadan, sampaikanlah ya Allah pada kami bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni bulan yang sangat special, sangat istimewa, sangat-sangat ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Sebab inilah peluang dan ruang yang hebat bagi orang yang beriman. Dia tunggu-tunggu ni, ya Allah, bila lah nak sampai Ramadan, bila lah nak sampai Ramadan. Dia rindu
pada Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ni bulan ibadah. Bulan Ramadan bulan Quran. Bulan Ramadan bulan salat, bulan ibadah. Segala-galanya terletak dekat situ. Jadi orang yang benar-benar merasai kemanisan Ramadan, dia akan tertunggu-tunggu, dia nak sangat. Bukan macam setengah orang. Setengah orang, alamak, Ramadan lagi. Ada orang macam tu. Alamak, payahlah Ramadan, susahlah, tak best lah. Lah bila lah nak habis Ramadan ni, bila nak raya. Start bulan 1 hari bulan Ramadan tu dah fikir nak raya dah. Contoh kan. Jadi itu bukan tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang beriman dia rasa nak sangat Ramadan. Sebab tu bila Ramadan datang ni, manusia ni terbagi kepada beberapa jenis manusia. Manusia yang pertama, jenis apa dia? Jenis yang tu yang tadi sebut ni. Menyampah Ramadan, susah lah. Apa benda Ramadan, Ramadan lagi. Tahun lepas dah ada, kali ni datang lagi Ramadan. Contohnya kan. Ada yang macam tu. Ada yang tak kisah pun. Ramadan lah. Biar dia datang. Kan? Ramadan bagi saya sama je. Ramadan tak Ramadan sama je kan. Semayang sama je kan. Contohnya. Tapi ada orang yang 2 kali je sehari. Dia macam biasa je Ramadan kan. Dia biasa je, tak adalah excited sangat, tapi tak adalah benci kan. Relax, selamboi. Ini kebanyakan orang biasa macam tu je, tak adalah excited sangat. Jadi setengah orang tu dia sangat excited, sangat-sangat menunggu-nunggu kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita ni kat mana? Kita ni excited ke nak Ramadan? Kita ni mungkin duduk tengah-tengah. Okey lah, Ramadan datang dah. Okey, jom kita puasa. Esok kita puasa. Okey, kita puasa. Tak adalah nampak, alhamdulillah ya Allah, Ramadan datang dah. Ada tak? Tak ada kan. So kita ni duduk di bawah kategori yang tengah lah. Benci pun tak Ramadan datang, suka sangat pun tidak. Jadi cuba kita kena berusaha lah supaya kita gandakan amalan kita, supaya kita jadi orang-orang yang benar-benar beriman. Tadi habis sebut yang pertama ialah kena banyak doa, sebab segala-galanya terletak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menentukan segala-galanya. Jadi bila kita minta Allah Ta'ala, ya Allah sampailah kami Ramadan, ya Allah permudahkanlah ya Allah segala amalan kami bulan Ramadan, ya Allah berilah kekuatan pada kami, ya Allah kurangkanlah kami tidur, ya Allah kami banyak tidur, ya Allah. Ya Allah kami malas baca Quran, ya Allah berilah kerajinan pada kami membaca Quran, ya Allah. Kami kurang baca solat, ya Allah banyakkanlah kami solat, ya Allah. Kami kurang berdoa, ya Allah, minta ya Allah banyaklah kami berdoa, ya Allah bulan Ramadan. Kita minta, ya Allah terimalah segala amalan kami, ya Allah. Kita minta. So berdoa tu daripada sekarang. Jangan bulan Ramadan mana start. Lambatlah. So kita mula daripada sekarang, banyak doa pada Allah SWT. Baik, selepas doa, apa lagi yang kita perlu? Antara perkara yang kedua yang kita perlu ada selepas kita berdoa ialah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah ya Allah, bila sampai dekat Ramadan, ya Allah panjang lagi umur sampai sekarang, ya Allah mintalah ya Allah. Amat saya doa. Bersyukur ya Allah segala nikmat Engkau, ya Allah Kau bagi aku kesihatan, ya Allah. Mudah untuk aku berpuasa, ya Allah Kau beri aku makanan cukup, alhamdulillah bulan ni. Nak berpuasa, orang lain ramai lagi yang tak dapat makanan, contoh nak berpuasa. Ni PKP ni sekarang ni. Yang kita bersyukur. Sebab puasa ni dia perlu apa? Perlu ada 2 benda. Pertama fizikal dan kedua daripada spiritual je. Jiwa kena 3 benda lah. Jiwa kena kuat. Kalau jiwa tak kuat tak boleh nak puasa. Kan? Kena kuat untuk melawan nafsu. Kemudian perlu juga dari sudut kesihatan. Kalau kita tak sihat pun kita tak boleh nak puasa. Kita sihat, alhamdulillah. Kita ada makanan, alhamdulillah, cukup lah. Walaupun tak mewah sangat, tapi cukup, alhamdulillah. Kemudian kita ada kesihatan, alhamdulillah. So ada makanan, ada kesihatan, mental yang kuat, alhamdulillah kita boleh berpuasa dengan baik. Jadi itu kena mantapkan. Baik. Seterusnya kita perlu, sebenarnya macam habis sebut tadi, ada kategori manusia yang berbagai-bagai tadi. Kita sepatutnya berusaha untuk bergembira. Kita sepatutnya merasa kita ni biasa-biasa je. Contohnya kan, tak ada excited sangat. Tapi kita kena cuba createkan suasana supaya Ramadan ni best lah. Ramadan ni banyaklah amalan kita boleh buat. Ramadan ni kan dulu kan, kalau bulan biasa kita tak boleh tarawih. Wah, Masya Allah, kali ni kita akan tarawih sama-sama. Masya Allah, dulu kita tarawih kat masjid jauh kan, kita tak dapat duduk sama-sama. Kali ni kita boleh duduk sama-sama. Solat sama-sama, baca Quran sama-sama.
Jadi kena cuba createkan rasa gembira. Kemudian kita perlu juga rancang apa benda kita nak buat dalam bulan Ramadan. Bukan rancang nak makan apa. Bolehlah itu sebahagian, bolehlah nak rancang apa bulan puasa ni nak makan apa tahun ni. Yang special sikit. Bolehlah sebahagian. Tapi bukan itu agenda utama. Ini belum apa lagi ni. Makan tu. 30 jenis makanan. 30 hari kan. 30 menu untuk 30 hari. Siap dah awal-awal. Sikit tu. Satu hari itu kalau 30 satu hari contohnya kan. Jadi kita kena rancang. Okey, biasanya kita baca Quran, nak baca Quran pagi-pagi, alhamdulillah kita baca Quran. Yang tempoh kita baca pun tak adalah panjang sangat. Jadi bulan Ramadan ni kita kena rancang supaya apa? Kita membaca paling kurang ni perancangan kakak Abi ni, adik ni. Jadi perancangan yang paling utama antaranya kita kena pastikan bahawa bulan Ramadan wajib. Kita wajib terus. Kalau kesunat-sunat ni tak jadi. Kena wajibkan. Mesti. Abi nak semua anak-anak sekurang-kurangnya khatam Quran sekali. Sekurang-kurangnya wajib semua khatam Quran sekali dalam bulan Ramadan. Okey? Bukan sunat Abi wajibkan semua. Okey? Wajibkan semua membaca sekurang-kurangnya, kalau nak mudah, satu hari satu juzuk. Okey, nak mudah lagi, baca lebih kurang 4 muka surat lebih kurang setiap kali lepas solat. Dapat 20 muka surat. 20 muka surat lebih sikit. Kalau perempuan kena lebih sikit. Kena lebih sikit sebab apa? Sebab dia nanti ada cuti. Kalau orang lelaki dalam 4 muka surat setiap kali lepas solat. Artinya 20 muka surat. Baik. Itu perancangan itu yang pertama. Perancangan kita yang pertama, kita kena habiskan Al-Quran 30 juzuk setiap orang. Itu nombor 1. Perancangan pertama. Perancangan kedua, kita kena pastikan bahawa solat tarawih kita cukup setiap malam, 30 malam berturut-turut. Jangan ada miss. Kecuali kalau memang tak cukup lah. Orang perempuan memang ada tak cukup. Kecuali adik Uni lah. Adik Uni belum lagi jadi wanita yang sejati. Adik seorang. Adik Uni jadi Al-Qayyim jadi imam. Kali jadi imam, adik Uni jadi makmum tarawih. Kalau semua umi dan semua tak boleh solat. Okey, itu yang kedua. Cukupkan solat tarawih setiap malam. Baik. Yang ketiga, apa nak buat? Pastikan bersahur. Cukup 30 hari-hari puasa. Itu perancangan. Itu perancangan Sebab apa? Sebab kalau tak buat perancangan, jangan bergantung semata-mata pada Umi. Umi kalau Umi tak bangun, semua tak bangun. Awak ke pun, anak-anak kena bersedia untuk bangun. Walaupun jam berapa kali tak boleh bangun. Dengar tak jam? Tak dengar. Yalah tidur mati. Malam tidur awal sikit kan. Okey. Kan? Betul lah. Itu antara perancangan juga. Jadi kena rancang, kena bersahur. Kemudian yang maknanya selain daripada itu, perancangan juga kita kena tidur awal. Tidur awal supaya bangun. Kita nak kalau boleh, ini perancangan. Kalau boleh macam kita nak bangun lebih awal supaya kita boleh buat tahajud setiap malam, setiap pagi. Betul. Okey, itu perancangan. Itu perancangan tu. Sebab kita tak pernah buat setiap pagi tahajud. Jadi kita nak kalau boleh, bukan boleh lah. Kita akan usahakan, ini perancangan kita, ini azam kita, insya-Allah. Ya Allah, terimalah perancangan kami ini, ya Allah. Kita nak bangun tahajud setiap hari bulan Ramadan. Berjemaah, bukan seorang-seorang. Mana kita solat berjemaah sama-sama. Tahajud, mana sekurang-kurangnya 2 rakaat, kemudian paling-paling kurangnya satu witir. Paling-paling kurang kita nak bulan Ramadan. Ini satu benda yang mungkin barulah bagi kita, bagi setengah orang mungkin dah biasa. Jadi sebab kita walaupun mungkin bangun ke tahajud, mungkin hujung-hujungnya sebelum kita bersahur, tapi mungkin masing-masing buat sendiri-sendiri. Kita nak kali ni berjemaah. Semua bangun awal sebelum kita maknanya bersahur, semua tahajud dulu, semua solat witir, semua solat witir. Lepas tu kita bersahur, kita akan
teruskan agenda yang biasa. Lepas kita solat Jumaat, kita akan baca Quran macam yang kita baca sama-sama sebelum ni. Kemudian kita akan baca maksurat. Kemudian kita akan baca surah Al-Mulk ataupun surah-surah lain lepas tu. Lepas tu kita akan ada tazkirah ringkas macam ni, insya-Allah. Ya, itu perancangan. Itu di antara perancangan-perancangan yang insya-Allah kita akan buat. Kemudian kita akan makan bersama lah, insya-Allah. Kita akan buka puasa bersama-sama. Ni insya-Allah, mudah-mudahan PKP ni kita tak mana, Habib pun duduk dekat ni ya, tak pergi jauh. InsyaAllah kita ada peluang dan ruang untuk berbuka bersama, insyaAllah. Baik, selain daripada itu, perkara yang penting juga yang kita perlu, perancangan kita ialah bertekad untuk berazam tu lah. Itu di antara azam-azam kita lah. Maknanya kita bertekad untuk memenuhi masa Ramadan ini dengan perkara-perkara, dengan amal-amal ibadah yang lebih daripada masa yang kita buat sebelum ini. Kita nak ada peningkatan. Ya, kita nak ada peningkatan. Yang ketara peningkatan ni ialah antara insya-Allah lah. Kalau kita puasa dulu, kalau kita dulu tak puasa, jarang-jarang puasa, so insya-Allah bulan Ramadan ni paling banyaklah puasa. Ni Qayyim pun dah kena puasa full insya-Allah. Kena puasa penuh insya-Allah. Qayyim ada insentif sikit. Qayyim puasa satu hari RM1. Dia ni dah tak boleh dah. Dia dah masuk sekolah dah besar dah, tak boleh upah dah. Qayyim satu hari RM1 puasa, insya-Allah. Right. Qayyim baik, itu bertekad dan berazam sebab kita nak pastikan bahawa puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Selain daripada itu, persediaan juga kita kena pelajari tentang hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Kena belajar hukum-hukum. Takut nanti puasa-puasa tak sah. Antara benda yang paling penting puasa apa dia? Niat. Yes, niat. Itu yang paling utama. Niat masa bila kena buat? Niat mestilah sebelum terbit fajar. Artinya sebelum waktu subuh tu wajib kita berniat setiap malam. Walaupun ada ulama kata boleh rangkum sekali, boleh niat sekali satu bulan, tapi kebanyakan ulama menyebutkan kita kena niat setiap malam. Kalau waktu sebelum tidur tu? Sebelum tidur pun boleh lah. Sebelum fajar lah tu, sebelum subuh. Daripada maghrib, lepas maghrib, masuk je maghrib dah boleh niat. Lepas maghrib hingga sebelum subuh. Itu masa yang perlu. Yang keduanya, apa perkara yang perlu tahu tentang hukum? Tak boleh makan lah. Itu tahulah. Itu semua orang tahu kan. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh memasukkan sesuatu di dalam rongga-rongga, sebab itu boleh membatalkan puasa. Muntah tu, korek tekak tu memang tak boleh. Tapi kalau setakat kau gaya hidung sikit-sikit ni tak apa. Jangan sampai penuh jari sampai kotak. Cocok hidung sampai ke atas. Keluar kat telinga. Itu batal lah. Itu batal. Okay. Kalau sikit-sikit gini-gini dah okey, tak ada masalah. Alright. Okey, itu di antara perkara hukum. Lagi apa hukum-hukum yang berkaitan? Kalau masa datang haid, tak bolehlah puasa. Haram berpuasa. Walaupun excited, nak puasa lah, ruginya nangis-nangis nak puasa. Tapi haid kan, puasa jugalah. Tak kisahlah. Kan? Haram hukum je. Jangan tunjuk baik lah. Okey. Bukan setakat sia-sia tapi haram. Bukan setakat sia-sia tak sah je. Haram berpuasa bila berada dalam keadaan. Artinya puasa nak dapat pahala, tiba-tiba dosa pula. Sebab itu haram berpuasa bagi orang yang ada dalam keadaan haid. Tak boleh puasa. Tak sah. Kalau dah puasa, lepas tu dah dekat nak azan maghrib. Tiba-tiba haid. So batal lah. Batal lah puasa. Kalau tak nak makan, jadi apa? Tak boleh. Kena makan. Bukan kena makan. Artinya tak puasa lah, dia terbatal. Tak makan pun tak apa. Sebab apa? Sebab bila dia haid je, automatically dia batal. Sebab puasa ni perlu niat. Mana tak kita nak membatalkan puasa tak perlu niat. Tapi nak puasa kena niat. Yang bila tiba-tiba haid, dia automatik. Tak nak puasa juga. Tapi dah haid.
Tak payah cakap, tak payah tak nak. Tak payah saja aku keluar puasa tak ada. Tak ada niat saja aku keluar puasa. Saja aku puasa ada. Ataupun saja aku tak nak puasa kerana Allah tak ada. Membatalkan puasa. Saja aku membatalkan puasa pun tak ada. Okey, apa lagi hukum yang berkaitan dengan puasa? Nafsu. Nafsu? Okey, itu di antaralah jaga nafsu insya-Allah. Okey, itu di antara perkara-perkara yang penting lah. Okey. Baik. Kemudian okey, seterusnya mempersiapkan mental, fizikal dan rohani macam Habib sebut tadi lah. Mental apa dia? Mental ni sebab kita mula sekarang ni kita dah kena prepare. Oh, aku puasa ni payah, aku puasa ni lapar, aku puasa ni letih, aku puasa ni memang susah. Jadi sekarang ni kita dah sedia. Memang susah tapi aku akan buat yang terbaik. Aku akan tahan lapar, aku tahan dahaga, aku tahan kepenatan, aku buat ni kerana Allah SWT. Itu kena ni. Otak kita dah mula, minda kita dah kena kuatkan sekarang. Okey, 2-3 hari lagi kita akan puasa, kena bagi tahu. Ni dekat diri kita, okey, kamu nanti pergi tengok kat cermin, awak Umniyatul Qudusiyah, awak nanti nak puasa. Hari Jumaat ni awak puasa. Awak walaupun gigi awak rongak awak tetap kena puasa tau. Awak cakap dengan cermin macam tu Tidak. Okey. Awak tu dah besar, awak kena puasa. Ini ni contoh. So bagi tahu kan. Akak kena kuat. Lepas tu satu lagi ke apa nama ni, fizikal juga yang macam Umi sebut tadi. Mana persiapan fizikal juga. Fizikal kita suka apa? Makan Orang yang suka makan banyak macam kakak ni, okey. Okey, kena kurangkan makan sekarang. Kurangkan makan. Kenapa? Apa masalah dia? Kalau orang yang suka makan banyak, dia perut sentiasa penuh, tiba-tiba dia bila puasa, dia akan sangat penat, dia akan sangat rasa tidak selesa, dia akan rasa tak suka. Dia akan payah. Dia akan rasa memang Allah maha letihnya, penatnya. Sebab dia biasa penuh perut dia kan. Jadi daripada sekarang sebelum kita berpuasa, kita kena kurangkan makan, kurangkan minum. Jadi pagi ni kita makan roti tu kita bagi 4. Satu orang 1/4 je roti. Minum air teh 2 teguk je hari ni. Minum air masak banyak-banyak. Air masak banyak-banyak pun tak boleh juga. Kena kurangkan juga. Sebab nanti bila sampai puasa nak minum je. So minum air masak banyak contohnya kan. Baik, selain daripada tu, apa lagi yang perlu? Alright, ini last sekali persiapan juga. Kita berazam dan bertekad untuk membuka lambaran baru. Lambaran baru maksudnya yang lepas-lepas, yang kurang-kurang, yang lemah-lemah tu kita tolak tepi. Tak apalah, itu yang tahun lepas. Mungkin tahun lepas kita banyak tidur. Okey, ni pun satu benda. Tidur pun kena kurangkan daripada sekarang. Sebab kalau orang selalu tidur, contoh kakak, siang tidur 10 jam. Contohnya contoh lah. Contoh sahaja. Kalau banyak tidur, maka sekarang kena dah kurang dah. Tidur boleh, dalam bulan Ramadan pun boleh. Tapi bagi limit lah. Sejam, kata 2 jam tidur. Lepas subuh tu sepatutnya jangan tidur. Sebab sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur itu qailulah. Nabi pun suka. Kalau kita nak tidur, tidurlah sebelum ataupun selepas zuhur pun tak apa. Kalau boleh baik, contohnya dah pukul 12 tu, tidur masa tu qailulah sampai pukul 1-1:30 bangun solat. Itu masa yang terbaik. Masa tu masa rehat. Sebab apa? Bila kita tidur tu, kita kan siang tu dah, pagi tu, daripada pagi sampai tengah hari tu dah kerja kuat, dah penat apa semua sekali kan. So bila kita tidur tu, dia akan pulihkan tenaga kita balik. Bila kita balik, sel-sel kita akan baiki semua sekali. Mungkin dia repair sebagainya. Masa kita rehat tu, maka dia bila kita bangun, dia akan bagi tenaga yang baru. Okey, cara mulai sekarang kena tidur kurang. 12. Baik. Kemudian tu yang tadi habis sebutkan tadi, mana kita kenapa kena buka lembaran baru. Mana kita boleh flashback sikit lah. Kita buat kita lihat sekejap. Mungkin sebelum kita dah berpuasa sekarang ni pun, kita check yang lepas-lepas, tengok. Kita check kita punya puasa macam mana, bagus tak puasa. Kemudian kita nak tengok juga, bukan hanya puasa, kita tengok nilai puasa kita. Puasa kita penuhi tak dengan amal-amal yang baik tak? Atau banyak benda-benda yang sia-sia? Banyak main game ke?
banyak dia tengok TV ke, tengok Tak ada. main ke apa semua, atau banyak main, banyak tidur ke, banyak buat benda-benda tak berfaedah ke. Kalau ada benda tu, maka kita buka lembaran baru. Lepas kita berazam sungguh-sungguh kita tak nak jadi macam yang kita buat tahun-tahun lepas, kita nak lebih baik. Tahun lepas contohnya kita dah dapat khatam 1 juzuk. Tahun ni berazam pula untuk buka lembaran baru, kita nak 2 kali khatam pula tahun ni. Contohnya. Dulu Quran kita tak berapa banyak, kita nak perbanyakkan Quran. Dulu solat tahajud kita buat 2 rakaat, 1 witir je. So tahun ni mungkin kena tambah 4 rakaat ke. Kan? Kemudian witir pun kita nak buat 3 rakaat ke witir, contohnya nak panjangkan. Nak tambahkan amal ibadah kita. Tahun lepas banyak tak kita bersedekah contohnya. Tak berapa banyak tahun lepas bersedekah. So tahun ini sebab ada PKP dan sebagainya, ramai orang memerlukan bantuan dan sebagainya, maka kita berazam. Yang lepas tak banyak, tahun ni kita nak perbanyakkan sedekah. Tahun lepas tak banyak berzikir, tak banyak istighfar contohnya. Tahun ni kita nak buka lembaran baru, kita tambah amal-amal baru kita, dan dengan amal-amal yang lebih baik. Tahun lepas kurang tolong Umi kat rumah contohnya. Tahun ni berazam bulan Ramadan ni nak tolong Umi rehat dia. Masak semua, cuci pinggan, mangkuk semua, lap meja apa semua, lap apa lantai, semua anak-anak yang ambil tugas tu. Tahun ni berazam bulan Ramadan. Itu lembaran barulah. Kalau sama je macam lepas, tak ada peningkatan lah, tak adalah kehebatan. Okey. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian, itulah di antara beberapa persediaan yang perlu kita sama-sama buat, insya-Allah, sepanjang Ramadan akan datang, dan kita mulalah bersiap menyiapkan diri kita. Kita mula menyiapkan diri kita, prepare ourselves, untuk berhadapan ataupun untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak yang hanya beberapa hari lagi akan tiba melawat kita. Ramadan akan datang melawat kita. Datang melawat. Dia tengok nak tengok kita ni macam mana bulan Ramadan tahun ni, insya-Allah. Jadi kita doa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan bagi kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kita. InsyaAllah yang terbaik, insyaAllah. Itu saja renungan kita untuk pagi ini, sembang-sembang pagi kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada kelemahan Nabi sendiri. Nabi minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.